memberikan kita berbagai-bagai nikmat kan. Nikmat kesihatan, nikmat kekeluargaan, nikmat pekerjaan. Dan paling utama sekali kita dapat nikmat Islam tu kan. Nikmat Islam tu yang mana mungkin ramai kita dapat berbagai nikmat, tapi nikmat berada dalam Islam dan juga berada dalam medan dakwah tu sendiri kan, menjadi satu kemanisan bagi siapa yang menasainya. Dan pada malam ni kita teruskan lagi dengan kelas juara ini, yang mana yang rasa kita dah KIV untuk few months lah sebelum ni. Jadi kita nak start balik kelas ni dengan slot yang special khas untuk Ramadan lah. Sebab lagi beberapa hari kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi saya rasa maksud sebenarnya untuk kita datangkan tajuk Ramadan dan apakah yang kita perlu buat ataupun apakah yang kita perlu perbaiki dalam diri kita ni untuk kita nak hadapi Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk malam ni kita bawakan pengurusi penasihat Hidayah Center Johor, iaitu Dr. Zul, yang mana orang yang tidak asing lagi dalam bumi dakwah Johor baru ni lah. Dan saya percaya kita akan teruskan momentum kelas ni untuk tahun-tahun akan datang lah. Mungkin kita punya bulan puasa nanti kita ada slot mungkin iftah perdana, dan selepas raya nanti kita akan ada kelas yang berterusan lah. Mungkin kita akan buat sebulan sekali lah, kalau ikut kita punya takvim lah. Dan nasib kita pun dah 9.25. Kita teruskan kepada sesi perkongsian oleh Dr. Zul, yang mungkin kita buka sesi soal jawab by 10.30 macam tu lah. Mungkin 10 minit ke untuk soal jawab, dan kita tamatkan majlis di Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan di semesta alam, Tuhan yang menghidupkan kita dan akan mematikan kita dan akan menghidupkan kembali. Tuhan yang memberi banyak nikmat kepada kita. Dan kalau kita kira nikmat yang Tuhan bagi akan terhitung. Tuhan yang telah memberi taufik hidayah, tapi kadang-kadang kita tak terasa nikmat hidayah itu adalah nikmat yang begitu besar. Dan ramai orang mencari hidayah dengan penuh susah payah. So, salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan juga para sahabat yang merupakan untuk teladan kepada kita dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua, kerana dengan asbab orang-orang terdahulu berjuang, maka kita dapat nikmat iman dan Islam pada hari ini. Dan insyaAllah Subhanahu Wa Taala, semoga zuriat kita juga sabar, kekal, teguh dalam iman dan Islam. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya tengok ramai ada sini sebenarnya aktivis okay. Tapi tak apa, saya rasa kita santai-santai sembang-sembang tentang Ramadan Al-Mubarak dan juga tentang tentang Al-Quran, sebagai untuk memberkati majlis ini. Saya akan memulakan dengan satu ayat yang biasa antum dengar ayat ni saya baca tak habis, saya baca intro dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa di dalam bulan Ramadan itu ada diturunkan huda, diturunkan huda, iaitu Al-Quran, diturunkan Quran sebagai hidayah kepada manusia dan sebagai penjelas, sebagai memberi keterangan, memberi penjelasan, memberi uraian
hak dan yang batil, yang betul dan yang salah. Okay, jadi ini adalah satu ayat yang disebut Allah sebut dalam Al-Quran yang insyaAllah kita akan ikut. Okay. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bagi sahabat-sahabat sahabat yang hormati sekalian, boleh tak ini kita buat satu aktiviti awal dan juga akhir. Saya tulis saya punya nombor WhatsApp saya. Siapa tak ada boleh simpan. Boleh Tapi kena hantar WhatsApp kat saya. Boleh? Okey. Okey, aktiviti dia simple Aktiviti dia adalah jangan fikir payah-payah. Aktiviti dia dah buat satu ayat je. Panjang pun tak apa. Satu ayat yang menggambarkan Al-Quran dari pandangan kita, cuba buat dalam bahasa yang indah. Ayat kita sendiri lah, kita rasa indah-indah. So tak payah tak acik buka Google. Jangan buka Google. Okey, jangan buka Google. Buat ayat sendiri. Apa pandangan kita dalam Al-Quran. Okey, mulanya macam ni. Mula tulis Al-Quran adalah ... tu dia. Okey, boleh buat tak? Okey, hantar kat saya. Personal, betul personal. Al-Quran adalah ... Okey, tulis, buat satu ayat je. Jangan dua ayat. Tapi ayat yang kita rasa elok dan indah mengikut penilaian kita lah. Penilaian kita tentang Al-Quran. Cuba bang. Tentang Al-Quran. Satu ayat. Satu ayat tu maksudnya boleh koma lah. Satu ayat tu maksudnya satu titik. Boleh ya? Bukan ayat Quran kan? Boleh? Bukan ayat Quran kan? Bukan ni. Tengok ni. Al-Quran adalah ... Maksudnya satu ayat tu dia notah tu sekali kan? Satu notah je lah. Dekat dah bagi. Alhamdulillah. Betul lah. Okey. Boleh ya? So tak payah tengok kawan. Hantar WhatsApp kepada saya. Ni nombor saya. Siapa yang baru datang. So aktiviti yang pertama adalah buat satu ayat bermula dengan Al-Quran adalah ... Ayat yang paling elok, yang paling indah perspektif kita, pandangan kita kepada Quran. Hantar kepada saya. Okey. Jangan fikir lama-lama. Kerana ia adalah ayat yang paling jujur. Tak payah pergi tata bahasa ke apa, tak payah. Bukan ayat dah. Terima kasih kepada ayat. Aidin dah. Salamuddin. Salamuddin siap ada majaz. Siap ada apa ni? Sastra. Salamuddin ni. Ini pun lain macam ni. Memang sastra juga ni. Satu minit lagi. Ramai yang tak ada nama ni maknanya dia tak ada dalam simpanan saya ni. Tak apa dah. Lepas ni kita boleh berkenalan lah. Okay, dah.
Okey, baik. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, ayat yang telah saya baca tadi menunjukkan bahawa itulah antara sifat Al-Quran, memberi petunjuk, memberi penjelasan dan memberikan keterangan antara yang betul dan yang salah. Di dalam ayat yang lain yang juga insya-Allah dalam bulan Ramadan kita akan biasa jumpa, iaitu dalam surah Al-Qadr, ada pandangan ulama mengatakan bahawa ada satu ayat di dalamnya itu menunjukkan bahawa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan memang ada perbahasan ulama yang panjang tentang waktu bila ayat Al-Quran itu turun. Namun kita di Malaysia kita sambut malam nuzul Quran. Berapa Ramadan? 17 kan? 17. Namun begitu tentang Lailatul Qadar pun banyak perbahasan. Pada tahun lepas saya raikan 27 Ramadan di Madinah. Dan saya sambut Aidil Fitri di Mekah, Al-Mukarramah. Jadi mengikut kepercayaan ramai orang Arab di sebelah sana, di Hijaz dan juga negeri Teluk, mereka percaya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Jadi sebab itulah dikabarkan di Madinah tu orang kampung semua turun. Orang kampung semua keluar pergi ke Madinah. Satu pengalaman yang menarik lah, kan? Rasa macam nak pergi lagi lah. Tapi kalau pergi lagi, tahun lepas adalah raya kat sana kan. Anak pandai-pandai kau nak raya kan. Kan tahun ni nak raya macam tu juga kan. Siap dah budak kan. Cuma saya mencadangkan kepada tuan-tuan, ni pengalaman saya lah kalau nak ke sana waktu Ramadan, saya cadangkan siang tu tak payah berjalan lah, tidur je lah. Tidur, tak payah berjalan. Rugi je. Rugi. Sebab apa? Sebab isu ni adalah stamina kita tak begitu kuat. Stamina tu maksudnya stamina nak tahan lah. Sebab habis terawih sekitar 10-11 malam. Lepas tu 12.45 dah mula qiyam. Sampai 2 lebih macam tu lah. Jadi kami memang tak tahan. Kami pun rasa tak puas hati sebab mutawif pun tak bagi tahu. Kita discover sendiri sebab bilik hotel kami tu tak jauh daripada Masjid Nabawi. Jadi dengar bunyi orang semayang apa? Bunyi orang semayang kan? Betul mutawif pun tak bagi tahu kan. Kita ada pengalaman meraihkan Ramadan di Mekah dan juga Madinah kan. Jadi rupanya dia lebih kurang pukul nak dekat pukul 1 tu dia mula qiyam. Sampailah 2 lebih, lepas tu berhenti untuk orang sahur. Jadi kita pun Setiap malam ke apa? Setiap malam. Jadi kita pun tetap pasti setiap malam ke 10 malam terakhir kot. Jadi malam 27 tu doa dia panjang tak? Doa dia panjang. Jadi kalau ada tongkat, letak 2 tongkat. sebab tak larat nak angkat. Sebab tak larat angkat. Kalau berdiri tak dalam berdiri, duduk lah. Mula duduk lah. Kalau doa dia panjang lah. Dia rasa doa dia ada lebih setengah jam ada. Dalam solat tu Doa dalam solat lah. Doa witir lah. Ya ke? Witir. Doa dia panjang sangat. Tapi best lah dengan bacaan ni. Kalau faham dia cakap tu lagi best lah. Macam saya pun bukan faham semua kan. Kita mengaji Arab pun tak habis. Jadi ada yang faham, ada yang tak faham lah. Kalau faham memang lagi best lah. Jadi itu cadangan saya lah. Jadi kepada sesiapa sini yang dah pergi haji umrah, jadi untuk pergi bulan Ramadan tu, bagi saya siang tak payah berjalan lah. Siang pergi tidur. Masuk tidur rehat lah rehat supaya malam kita ada stamina. Yalah, walaupun mungkin kita ni bukanlah kuat sangat pun nak qiyam lama-lama kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita qiyam tu dalam keadaan yang segar, Alert lah. apa dia kalau istilah psikologi dipanggil ketara sedar lah. Subconscious mind, conscious mind. Dalam keadaan conscious mind. Kadang kita tarawih pun kadang subconscious mind kan. Tak ingat
dah baca Fatihah ke belum ni kan? Dah berapa rakaat ni kan? Itu subconscious mind lah. Tak ingat benda kan? Patutnya kita kena conscious mind. Saya ingat Prof Atta Sharom biasa sebut lah. Kawan kita Sharom kan. Atta Sharom biasa sebut pasal conscious mind, ketara sedar. Dia masalahnya manusia ni dia biasa tak sedar. Dia tak ketara sedar. Itu istilah psikologi dan istilah psikiatri lah. Okay. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita sebut Ramadan, Ramadan ni adalah juga dikenali oleh para ulama sebagai apa ni, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab Ramadan ni turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Dan Ramadan ni juga adalah orang banyak baca Quran, lumba-lumba baca Quran. Jadi seingat saya, almarhum ayah saya dia paling banyak dia boleh khatam 4 kali satu bulan, 4 kali sebulan. Lepas tu dia dah pencen apa semua kan, dia 4 kali. Tapi rasa saya zaman moden ni ada je orang lebih 4 kali pun ada. Cuma kita jumpa tak jumpa lah orang yang khatam Quran lebih daripada 4 kali sebulan. 4 kali sebulan, 3 hari ataupun seminggu kan. Seminggu kat. Tapi ada je, ramai je sebenarnya ada kan. Cuma kita tak jumpa kan. Hafiz Quran budak-budak tu. Hafiz Quran kau tak paksa malas juga. Kalau macam kata Osman Ibn Affan, Allah bagi kelebihan, dia boleh khatam dalam solat. Itu yang tak tahan tu. Kalau kita semayang tarawih panjang-panjang baca tak tahan. Itu yang jadi subconscious mind tu. Hilang kan. Dia tak conscious mind, hilang mana kan. Hilang dah. Tu kata, itu yang saya cakap tadi. Kita kena memang jaga stamina lah kan. Sebab itu di Ramadan tu di tanah yang bagus ni, Pak Arab ni, ialah walaupun sebagian Arab tu Arab Dogol kan, waktu Ramadan itu waktu cuti. Itu yang bagus ni. Nampak kan? Jadi maknanya waktu cuti tu supaya apa? Supaya siang boleh berehat, malam boleh berjaga lah. Berjaga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala antara kelebihan Ramadan itu adalah disebabkan dengan Al-Quran. Okey, perbincangan tentang Al-Quran ni banyak aspek boleh dibahaskan lah. Banyak aspek boleh dibahaskan. Dan saya melihat macam ni lah tuan-tuan. Saya melihat macam ni. Kita dengan Tuhan, kita dengan Quran, dan kita dengan Ramadan itu sebenarnya adalah adalah satu refleksi yang kita dapat tu adalah maklum malas daripada diri kita sendiri. Maksudnya macam ni. Maksudnya kalau kita baca Quran, kita nak dapat nikmat Quran, dia sebenarnya bermula daripada diri kita. Maknanya kalau kita melihat bahawa Quran itu adalah kata-kata daripada Tuhan Allah SWT, maka ada satu penghargaan yang tinggi. Maka kita pun dapat dia punya kemanisan dan kenikmatan ni. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan tu juga dia akan memberikan maklum balas tertentu. Dia macam benda yang hidup tau kawan. Dia macam benda yang hidup Macam kita dengan pasangan kita lah, dengan kawan kita. Ramadan tu juga dia akan bagi maklum balas yang begitu positif kepada kita apabila kita memberikan suatu perasaan yang positif kepada Ramadan. Jadi dengan sebab itulah bagi saya doa yang kita baca selalu tu, macam contoh sekarang ni, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu bagus. Dia tu sudut memang doa kepada Tuhan lah. Tapi dari satu perspektif yang lain, dia memberikan suatu mindset kepada kita. Kita nak terima kedatangan Ramadan dengan penuh rasa seronok dan gembira. Itu dia. Padahal benda tu biasa-biasa kan, tapi Masya Allah, disebabkan benda tu menjadi amalan kita. Maknanya kalau kita jadi imam, kita cuba baca.
kan? Kalau kita jadi makmum, insya-Allah imam pun baca. Jadi benda tu bila masuk dia kan macam tu kan. Jadi akhirnya dia boleh melekat dan dia boleh menguatkan pemikiran dan juga menguatkan jiwa kita untuk menerima ni. Okey. Itu tadi Al-Quran dan juga Ramadan. Dan begitu juga tuan-tuan, apabila kita dengan Tuhan, sifatnya macam tu juga. Kan ada satu hadis yang panjang. Pernah dengar tak hadis yang panjang apabila kita datang dengan Tuhan berjalan, Tuhan akan datang dengan berlari? Pernah dengar tak hadis tu? Hadis sahih kan? Hadis sahih. Jadi sifat macam tu juga. Kadang-kadang kita rasa macam Tuhan ni macam tak mabulkan doa aku apa semua kan. Minta tak dapat macam. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita rasa dan kita bahagianya, maka kita akan dapat balas yang bergantung kepada apa yang ada dalam kita. So inilah benda yang antara inti penting saya nak kongsikan pada malam ni, iaitu Quran, Ramadan dan juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya apa yang kita dapat itu adalah bergantung kepada rasa yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita. Okey, insya-Allah. Kita cuba baca satu hadis ni. Tuan-tuan boleh semak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Taala. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ni hadis kursi. Hadis kursi hadis kursi. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allah berkata, Ana inda zanna abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi maknanya kalau kita rasa Allah itu baik, maka Allah akan bagi pulangan yang baik pada kita. Kalau kita rasa Allah tak terima doa kita, maka doa kita Allah tak terima. Tapi kalau kita rasa Allah akan terima doa kita, maka Allah akan terima doa kita. Pasal doa ni tuan-tuan, saya berhenti sekejap. Ada satu kisah yang sebenarnya begitu mengagumkan kita, iaitu doa siapa dia Nabi yang dia doa nak dapat anak. Sampai ketua dia doa, Zakaria. Nabi Zakaria kan. Dan Allah rakamkan ni kisah Zakaria ni dalam surah Maryam. Awal surah Maryam, cerita Nabi Zakaria kan. Tapi Nabi Ibrahim pun minta dia kan? Ada juga. Ada. Nabi Ibrahim pun dapat anak lambat juga kan. Dalam hidup tuan-tuan, kawan-kawan saudara mara dapat anak paling lama berapa tahun? 10. Okey, saya pernah jumpa 15 tahun. Ni Kak Dayat yang paling senior kat sini. Saya tak tahu. Tak, bukan saya dia, bukan dia tak tahu. Kita Pernah jumpa lah orang paling lama dapat anak. Berapa tahun? lepas kahwin tu 1 bulan dia kosong. Lepas tu tiap tahun, 4 tahun. Tak, maksud saya ni, kawan-kawan saudara mara yang dia lama tak dapat anak, akhirnya Tuhan anugerahkan anak dia. Berapa tahun dia tunggu? Ada anak saudara saya. Anak saudara saya dia 11 tahun kan? Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun kan? Saya rasa 20 tahun mungkin ada, tapi rasa macam tak ada. Abang Siapa? Abang Ipar. Abang Ipar. Berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Rasa ni kisah real yang kita ada pernah dengar lah kisah real. 25 tahun, Masya Allah. Tapi tuan-tuan yang mulia, Nabi Zakaria ni
rasa saya lebih 25 tahun. Walaupun Allah tak nyatakan umur dia dalam surah Maryam, tapi dia kata dia dapat paling tua. Ada ini pun ada perbahasan ulama, dia dapat umur dia 80 macam tu lah. 80 lebih. Mana kalau 80 lebih, kalau dia kahwin 20 lebih, mana dia dapat anak dia lebih kurang 50-60 tahun. Lagi lama tuan-tuan kan. Okay, katalah setakat ni rekod 25 tahun pada kamu kan. Saya bukan apa, saya tanya ni supaya kita boleh buat perbandingan. Kadang kita baca Quran ni kita rasa macam cerita pelik-pelik kan. Macam kita jauh daripada hati kita, kehidupan kita. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala rabbi inni wa hana al-'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Jadi maknanya Nabi Zakaria ni, ya, ayat ni biasa kita baca kan. Mana biasa dalam tiap setahun, kalau kita khatam setahun sekali, ayat ni kita dah jumpa berpuluh kali dah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita teliti ayat ni, Nabi Zakaria dia tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah SWT sehinggalah rambut dia tak beruban jadi beruban. Nampak tak? Nabi Zakaria dia tidak jemu untuk berdoa kepada Allah SWT daripada lutut dia kuat sampai lutut dia longgar sakit, nak naik tangga daripada bawah ke atas. Nampak tak? Macam tu. Dan Allah nyatakan dia, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Ini adalah suatu benda yang memang hebat tuan-tuan. Allah merakamkan kisah Zakaria ni dan beritahu kepada kita, kalau kita rasa doa kita Tuhan tak terima, doa tu tak terima, kita cuba tanya kepada kita, berapa tahun dah kita doa? Ini bukan cerita anak je lah, ada banyak benda lah kan. Saya pun ada hajat saya sendiri. Saya rasa berapa tahun ada satu hajat tu saya minta, tak sampai 10 tahun pun. Tapi kita sudah mengeluh kan? Kita sudah pun mengeluh kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak makbulkan doa kita. Sedangkan Nabi Zakaria, dia doa daripada dia mula kahwin sampai dia beruban. Saya ada uban sikit je, mungkin uban ni banyak kan. Sampailah dikata, Allah sebutkan sini, sampailah tulangku lemah. Apa maksud tulangku lemah? Sampai sakit, nak jalan pun sakit. Mungkin pasal pakai bertongkat. Dia tua kan? Dah tua sangat. Betul memang tua kan? Saya ada bahasan ulama umur dia 80 macam tu, 80-90 dia dapat anak. Kan? Dia dapat anak. Macam juga Sarah dapat anak. Kan bila malaikat datang ke ziarah rumah Nabi Ibrahim dengan Sarah kan, so dia bagi tahu yang Sarah tu akan akan hamil kan, nak beranak. Kalau Sarah pun gelak kan. Macam seolah-olah macam kau ni tak pernah sabarlah orang tu macam aku nak beranak. Macam tu kan. Lepas tu dia ketawa kan. Digambarkan di dalam Quran macam tu. Sarah tu ketawa. Boleh bayang tak? Seorang nenek yang ketawa apabila dia khabarkan kepada malaikat yang dia tu akan hamil, mengandung dan akan dapat anak. Ketawa. Jadi kisah dia lebih kurang juga dengan Zakaria kan? Zakaria tu dapat anak. Tapi maknanya nak cerita di sini di dalam Quran, balik pada cerita tadi, bahawa apa yang kita sangkakan kepada Tuhan, maka itulah yang akan Tuhan beri feedback kepada kita. Apa yang kita sangkakan kepada Ramadan, yang penuh barakah, yang banyak hadiah kan, hadiah doa, mustajab, pahala berganda-ganda dan sebagainya, maka berdasarkan sangkaan kita lah, maka Ramadan itu akan bagi feedback kepada kita, memberikan kenikmatan dan keselamatan. Dan juga dalam konteks Al-Quran, apa yang kita sangka kepada Al-Quran, maka itulah yang akan Quran bagi kepada kita. Dengan sebab itulah tuan-tuan yang mulia,
saya muhasabah diri saya lah. Kadang-kadang kan kita ni lebih seronok kita baca TikTok daripada tengok Quran. Sebab apa? Kita tengok tempat yang sama. Sebab itu ada setengah orang soleh yang kata kalau nak baca Quran, tak payahlah baca dekat handphone ni kan. Ambil lah naskah Quran tu pergi baca kan. Kan nanti baca Quran ni keluar je macam ting, keluar mesej kan. Ini kacau kan. Jadi tinggalkan, ambillah baca naskah. Jadi maknanya Quran tu, apa yang kita baca, yang kita rasa macam seronok dan sebagainya adalah berdasarkan kepada sangkaan yang ada pada kita terhadap Al-Quran. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pencipta. Mengikut logik akal, apabila manusia mereka cipta, membuat satu benda yang kompleks, maka tentu ada manual yang dibuat, panduan. Betul tak? Contohnya handphone yang macam ni pun dia ada dia punya manual. Apa lagi mesin-mesin yang kompleks, dia punya multifunction dan sebagainya. Dan apabila Allah mencipta manusia, dan tentunya manusia ni jauh lebih kompleks daripada mesin, malah jauh lebih bijak daripada AI. Ini orang bercakap pasal ChatGPT kan. Saya main dengan ChatGPT ni. Tapi saya tengok ada juga 20% yang tak betul ChatGPT ni, nipu juga. Walaupun namanya artificial, walaupun namanya intelligent. Yalah, nama pun artificial kan. Artificial intelligence. Jadi apabila logiknya, apabila sesuatu produk yang kompleks, yang multifunction, yang hebat, biasanya ada manual. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan, apabila Allah menjadikan manusia, maka ada manual dia. Daripada zaman Nabi Adam AS, ada dia punya suhuf dia, kitab dia, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya selepas Taurat, selepas Injil, selepas Zabur, dan juga selepas beberapa suhuf yang tertentu kepada Nabi tertentu, maka untuk Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW, maka manual untuk produk ni, manusia ni adalah Al-Quran. Jadi maknanya manusia ni sifat dia intelijen. Kita baca manual, kita nak operate benda ni, tapi kita baca manual untuk operate diri kita. Nampak tu? Sebab kita ni hebat. Kita tak macam ni. Ni pun ada juga intelijen dia, tapi dia tak sampai ke tahap macam kita. Kan? Macam kita. Dia ni boleh operate, dia boleh control kita. Contohnya malam ni dekat BJP, dia boleh control kita, dia boleh tukar. Malam ni bukan kat BJP, malam ni dekat stadium. Stadium. Saya pun dah bertanya dengan orang lah, tak boleh ke ChatGPT ni akan menjadi pandai, dia boleh ubah banyak benda kan? Boleh buat, tapi panjang lagi ceritanya setakat ni lah. Tapi benda tu tak mustahil dia boleh buat. Jadi manual yang Allah buat ni adalah supaya manusia yang intelijen ni, dia baca manual tu dan dia boleh operate diri dia. Untuk tu. Dan Allah Maha Adil, Allah jadikan Quran kepada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah turunkan Quran. Quran ni tujuannya adalah nak memberi panduan kepada kita. Jadi bagi saya simpulkan ada dua benda pada malam ni. Sifat sikap kita dan sangkaan kita kepada Quran. Yang pertama adalah ni lah dia. Kita sangka bahawa Quran ni adalah satu manual, panduan, pedoman daripada Tuhan kepada kita untuk kita baca. Dengan sebab itu tuan-tuan yang mulia, apabila kita membaca satu kitab yang ditulis Abdullah Nasir Ulwan, iaitu La Tahzan, kan? Jangan kamu berduka cita, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Don't be sad. Kita dapati bahawa dalam tu pengarang dia telah menggariskan beberapa ayat Quran, banyak ayat Quran yang menyatakan supaya Allah Subhanahu Taala di Al-Quran tu ada beberapa ayat yang memujuk manusia supaya jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus harap, jangan give up dan kena move on.
jadi gambarkan. Jadi maknanya Al-Quran mengandungi beberapa perkataan, ayat yang sebenarnya memberikan motivasi kepada kita untuk move on. Jangan putus asa, jangan kecewa. Dan antaranya telah digariskan ramai ulama. Antaranya termasuklah paling sempoi nak senang, awak ambil buku dan Tarzan, boleh tengok senarai ayat-ayat dia. Kan? Ayat-ayat dia. Okey, itu adalah contoh-contohnya. Jadi maknanya sikap kita terhadap Quran adalah kita membaca bahawa ini adalah sebenarnya kalam daripada Tuhan. Kalamullah. Itu dipanggil kalamullah. Itu dipanggil sebagai kalamullah. Jadi dengan itu tuan-tuan, apabila sebenarnya kita membaca Quran, hakikatnya kita sebenarnya mahu mendengar apa yang Allah mahu cakap kepada kita. Apa tuan-tuan? Okey. Saya ingatkan diri saya, apabila saya nak baca Quran, saya bukan setakat nak baca je, tapi sebenarnya saya nak dengar apa yang Tuhan nak cakap kepada saya. Jadi maknanya apabila kita buka mushaf Quran, kita baca, hakikatnya kita nak mendengar Allah nak ingatkan kepada kita yang luhur. Kita boleh baca Quran, kita nak dengar Allah sebenarnya nak bercakap kepada kita, nak ingatkan kepada kita ada kehidupan akhirat yang abadi. Apabila Allah bercerita tentang syurga, neraka, kan, Ashabul Shimal, kan, wa Ashabul Yamin, maknanya Allah nak mengingatkan adanya hari akhirat yang abadi. Apabila kita baca Quran, Allah juga nak memberi ingat, Allah juga ingin berkata-kata kepada kita, bahawa contohilah orang-orang ini, orang-orang soleh ini, nabi-nabi ini, rasul ini, manusia-manusia mulia ini, kan? Kerana mereka adalah orang-orang terbaik yang seharusnya kami contohi. Siapa dia tuan-tuan? 25 rasul, Nabi Muhammad SAW, Ibrahim AS, Musa AS, Nuh AS, Isa Al-Masih AS, dan juga para rasul yang lain. Selain daripada mereka, ada lagi orang-orang soleh Allah sebut. Alhamdulillah, bulan lepas saya ke Mesir, sempat ziarah makam Luqmanul Hakim di Iskandaria ataupun di Alexandria. Di Alexandria. Saya juga cadangkan tuan-tuan, kalau ada rezeki, pergilah juga ke Mesir. Pergilah ke Mesir. Ada banyak makam sahabat, makam orang-orang soleh, termasuklah Luqmanul Hakim yang Allah sebut dalam surah Luqman. Ada makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada juga makam Al-Busiri, yang terkenal dengan burdah, iaitu puisi, kata-kata yang kata-kata yang indah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya apabila kita baca Quran, sebenarnya kita juga nak mendengar kalam Tuhan memberitahu kepada kita, ikutlah contoh orang-orang ini. Selain Luqman yang bukan Nabi, siapa lagi orang yang baik-baik? Maryam, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, Uzair, dan banyak lagi. Dan banyak lagi ada dalam Quran. Okey. Seterusnya tuan-tuan, selepas masa kita baca Quran, sebenarnya kita juga mendengar kalam Allah. Allah nak berkata-kata kepada kita supaya jangan ikut orang-orang macam ni. Siapa dia tuan-tuan? Ada banyak watak-watak. Iaitu termasuklah Haman, Fir'aun, Korun. Korun. Okey. Tu kalau pergi Mesir boleh tengok tu tasbih Korun. Tasbih Korun.
Kalau rajin menyelam dalam tu, pokok jumpa harta karun boleh bawa balik. Okay. Kemudian itu juga dengan watak-watak tertentu yang lain di dalam Quran. Allah nak bagi ingat, jangan ikut orang ni. Siapa dia? Iblis. Bila Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak sujud. Dan apa lagi watak-watak yang menjadi sempadan, tak boleh ikut. Ramai lagi musyrikin, munafikin, fasikin, Samud, Samud dan sebagainya. Okey. Jadi itulah dia tuan-tuan yang mulia. Di dalam Quran, bila kita baca Quran, Allah SWT sebenarnya nak bercakap kepada kita, inilah doa-doa yang patut engkau baca. Hei manusia, engkau sebenarnya tak reti nak berdoa. Aku ajar engkau berdoa. Betul tak tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan kalau tak baca Quran dengan hadis, agak-agak tuan-tuan minta dengan Tuhan, minta apa? Minta kaya, minta tak mati-mati. Tak, betul, kita cuba kita fikir secara logik. Kalau tuan-tuan tak baca Quran, tak baca hadis, tuan-tuan berdoa, minta kan? Macam kaum putih make wish tuan-tuan minta apa? Kaya, panjang umur, tak mati-mati, kau dapat anak cantik, lawa, bijak, suami handsome, bini cantik. Itu yang manusia minta. dunia. Nampak tu? Nampak betapa dangkal dan bodohnya manusia ni. Tapi disebabkan manusia ni tak reti sebenarnya, maka Allah ajar bagaimana nak berdoa. Manusia tak reti berdoa. Dalam Quran penuh dengan doa Allah ajar kepada manusia. Dan Nabi SAW pun ajar kepada kita macam mana doa. Sebab kita tak reti nak doa. Saya ambil contoh yang mudah tuan-tuan, pasal anak lah tuan-tuan. Nampak tak? Allah SWT ajar kita doa yang begitu indah dan cantik. Memang tak terfikir pun kan? Iaitu Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Maknanya kalau kita tadi tu, kalau kita tak baca Quran, tak baca hadis, tak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama dengan orang luar, kita dapat anak, kita minta anak kita cantik, comel, bijak, pandai, nanti orang jadi orang yang baik-baik. Itu pemikiran manusia yang tipikal. Tapi Allah SWT dia mengajar kepada kita supaya doa, supaya anak-anak kita ni menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata. Dan sebenarnya pemimpin. dan akhirnya menjadi pemimpin kan. Dan sebenarnya permintaan itu adalah permintaan yang cukup hebat dan luar biasa. Dan juga bukan sebut anak-anak, Allah gunakan perkataan zuriat. Apa maksud zuriat? Anak, cucu, cicit, apa, puing dan sebagainya, sampai ke bawah. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita, doa tu bukan satu generasi je anaknya. Anaknya baru satu layer. Dia ada lagi dua, second layer, third layer dan seterusnya. Macam tu kali. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan, kita ni mungkin jadi macam ni sebab antara barakah doa nenek moyang kita. Syailah. Mungkin nenek moyang kita tu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina. Tapi yang Jawa, tentu Jawa lah kan. Nenek moyang sebut tu. Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin. Tak ada amin, ngamin kan, ngamin kan. Doa. Jadi dengan barakah doa nenek moyang kita dulu, maka kita pun alhamdulillah Allah jagalah iman kita. Dan antara benda yang Allah, petanda-petanda Allah boleh jaga kita ni apa tuan-tuan, bila kita bersama dengan orang yang baik-baik. Macam saya dapat kawan-kawan yang baik macam tuan-tuan lah. Dapat kawan-kawan yang baik. Itu antara petanda ni. Petanda. Masya Allah, alhamdulillah. Otak kita tak tahu jadi apa tuan-tuan. Tak tahu jadi apa.
Sebab anak Nabi pun jadi setan juga. Jadi sebenarnya kita ni sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Dalam surah Al-Kahfi, masya-Allah la quwata illa billah. Dengan kehendak Allah tidak ada kekuatan melainkan Allah. Itu sebenarnya yang Allah nak bagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi bila kita membaca Quran, sebenarnya mulut kita baca tu, sebenarnya kita nak mendengar Allah nak cakap apa yang kita. Itu dia. Okey, Allah nak cakap apa ni? Okey, saya sambung balik hadis ni Wa ana ma'ahu iza zakarni. Dan aku bersamanya apabila mengingati aku. Ini pun alhamdulillah syukur tuan. Surah apa? Surah apa? Ini hadis. Oh, hadis. Hadis sahih Al-Bukhari. Syukurlah Nabi pergi Isra' Mi'raj, kita dapat solat 5 waktu. Maknanya adalah waktu tu pagi, petang, malam tu kita ingat Tuhan. Paling basic lah. Betul tak tuan-tuan Kemudian kita boleh upgrade sikit, kita baca Quran, upgrade sikit, kita ada wirid-wirid tertentu yang kita amalkan. Itu pula pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak baca maksurat pagi petang, nak baca wirid-wirid tertentu, pendinding dan sebagainya, ataupun selawat 1000 dan sebagainya, itu pun boleh menjadi sebagai suatu cara untuk kita mengingati Tuhan. Okey. Nabi bersambung lagi, Nabi sebut apa? Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat kepadaku seorang-seorang sendirian, maka aku akan ingat dia waktu dia sendirian. Insya-Allah. Jadi maknanya waktu kita seorang-seorang tuan, mungkin kita bawa kereta seorang-seorang, kita ingat Tuhan. Mungkin kita baca selawat ke wirid tertentu, ataupun waktu kita sembahyang malam, sembahyang sunat, apa lagi waktu seorang-seorang. Dan orang yang sakit tentulah akan sentiasa seorang-seorang. Betul tak tuan? Siapa sini yang pernah sakit duduk kat ward, sebenarnya itulah seorang-seorang. Dan pada ketika itulah tuan-tuan akan rasa sebenarnya serapat mana pun isteri, serapat mana pun suami, bila masuk ward ni sebenarnya yang paling rapat ialah Tuhan. Bukan isteri dan bukan suami, dan bukan anak. Anak lagi kalau dah kerja tak datanglah duduk sebelah. Datang duduk sebelah sekejap je, lepas tu tak ada hilang. So kalau anak 7 tukar lah. Ahad anak sulung, Isnin anak nombor 2, Selasa anak nombor 3 dah tak jumpa dah. Isteri dengan suami pun macam tu juga bukannya selalu duduk kat sebelah walaupun isteri ada 4. Nak best ada satu cerita tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah tu sakit. Pada ketika itulah isteri yang pertama baru berjumpa dan berkenalan dengan isteri kedua. Tapi dia tahu sebenarnya, dia tahu suami dia kahwin lagi. Tapi nak jadikan cerita, isteri yang pertama tu kawan saya kat sekolah, pas saya mengajar dulu. Tapi lagi suami dah meninggal, almarhum Tapi nak jadikan cerita, masa pergi ke hospital Setera Aminah tuan-tuan, itulah kali pertama isteri pertama jumpa isteri kedua jumpa isteri pertama berkenalan dengan isteri kedua berkenalan dengan isteri pertama. So alhamdulillah lah. Tapi nak jadikan cerita, balik pada cerita ni, walaupun ada isteri ramai sekalipun, tetap isteri takkan duduk lama-lama dengan kita. Kalau ada isteri lebih satu lagi dah tolak-tolak. Apa? Lagi lonely sebab tolak-tolak masa sakit kan. Kau lah jadi lebih. Kau isteri utama. Masa sakit mesti tak nak. Siapa yang dapat harta lebih, jaga lebih lah kan. Siapa yang anak ramai, jaga lebih. Siapa sebut nak kan, ambil lah masa sakit tu. Jadi sebenarnya benda ni menginsafkan tuan-tuan.
Sebab itulah bila ada kawan kita sakit kat hospital, pergilah ziarah. Kan? Sebab itulah Nabi SAW sebut, itulah hak Muslim ke atas Muslim. Kan? Kalau ada peluang ziarah. Sebab apa ni, pergi ke hospital ni menginsafkan. Kan? Menginsafkan. Sebab apa? Sebab bila kita masuk ward, sebenarnya anak, isteri, suami bukanlah selama-lamanya berada di sisi kita. Sebenarnya berada lama-lama di sisi kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW melalui hadis kursi ni, Allah sebut apa? Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat aku waktu dia bersendirian, maka aku akan ingat dia waktu dia bersendirian. Nampak tak? Ini memang luar biasa lah. Macam Nabi Ibrahim waktu dia nak kena bakar, kan? Apa yang terkeluar daripada perkataan dia, Allah rakamkan dalam Quran, kan? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kata-kata Ibrahim, kan? Sewaktu dia dibakar. Nak menunjukkan betapa Nabi Ibrahim ni sebagai manusia agung, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan dia menyebutkan kata-kata mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita baca lagi. Wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin minhu. Siapa yang ingat aku dalam sekumpulan orang, aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu, malaikat. Jadi insya-Allah SWT mungkin malam ni menjadi saksi, kita sama-sama ingat Allah, maka Allah akan ingat kita dalam kumpulan yang jauh lebih baik. Wa in taqarraba ilayya bisyabrin taqarrabtu ilaihi zira'a. Okay. Siapa yang mendekat kepada aku sehasta, maka jika dia dekat aku sehasta, maka aku akan dekat dengan sedepa. Sehasta apa? Sehasta macam ni, ni sehasta. Jadi maknanya kalau kita datang kepada Tuhan sehasta, maka Allah akan datang kita sedepa. Sedepa ni lebih kurang 4 hasta lah, lebih kurang 4 hasta. Maknanya 4 kali ganda, 4 kali ganda. Lepas tu disebutkan juga sini, wa in atani yamshi ataitu harwala. Kalau dia datang dengan aku berjalan, maka aku akan mendatanginya berlari. Muka-muka Rasulullah SAW. Jadi hadis ni sebenarnya kat belakang, bahagian yang belakang hadis tadi, dia banyak ayat-ayat tamsil, perbandingan, perbandingan. Bukan maksudnya Allah itu datang hasta tu, Allah datang tu hasta berjalan, tak, Jadi maknanya kalau kita cuba datang kepada Tuhan macam tu, dalam keadaan sehasta, maka Tuhan akan datang sedepa. Maknanya dia akan jadi sampai mungkin 400%. Macam tu dia punya peningkatan. Mana kalau berlari, maka akan datang, berjalan, maka Allah akan datang dengan berlari. Jadi sebenarnya bagi saya hadis ni menjadi asas kepada kita tentang hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga asas kepada kita hubungan kita dengan Ramadan yang saya cakap tadi, dan juga menjadi asas kepada kita hubungan kita dengan Quran. Kalau kita rasa Quran ni adalah kalam Tuhan, Allah nak bagi peringatan, nak bagi pujukan, nak bagi macam-macam lah, maka kita akan rasa seronok. Tapi kalau kita rasa baca Quran ni macam memenatkan, tidak menyeronokkan macam TikTok, maka akhirnya kita pun swipe lah. Kalau aku like. Kalau aku tak like, aku swipe. Swipe, Jadi macam tu lah. Jadi akhirnya dengan
Bukan dengan TikTok kita nak swipe, dengan Quran pun kita nak swipe. Kan? Dengan Quran pun kita nak swipe. Macam tu. Okay. Yang seterusnya tuan-tuan, saya melihat bahawa Al-Quran ni juga, selain daripada kita rasa Allah mencakap-cakap dengan kita, satu benda yang lagi penting juga ialah kita kena merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, apa yang saya nampak, kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran pun dia akan datang kepada kita dengan suasana yang menyeronokkan, yang menyeronokkan kepada kita. Jadi insya-Allah SWT, itulah antara peringatan terhadap diri kita tentang Al-Quran. Okey, seterusnya tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan Al-Quran itu menjadi asbab kepada ramai orang menerima hidayah. Ramai orang menerima hidayah. Antaranya adalah ini adalah satu benda yang kita kena reflection lah. Saya sebelum ni, masa saya mengajar muazzam tentang agama, ada seorang anak murid saya India. Dia setiap kali dia balik rumah pukul malam tu, 12 malam, orang buka ada Quran. Best 104 macam tu. Ini setiap kali tu dia dengar. Jadi dia tertarik. Ini maknanya Al-Quran itu memang betul mukjizat tuan-tuan. Sebab kita ni lahir Muslim, mukjizat. Ada orang mendapat hidayah Quran tu disebabkan oleh bunyi dia tu, yang ada dia punya aura tertentu. Ini yang berlaku kepada salah seorang anak murid saya lah. Anak murid saya malam. Dia tu benda yang dia macam tertarik. Dia ada benda macam tuan-tuan buka YouTube kan, kadang ada orang test dengar tu kan. Jadi insya-Allah akan datang pun kita akan buat iftar. Kita iftar perdana di Masjid Datuk Puan, insya-Allah. Ikut datang saya tulis sini 9 April lah. Ini program ni besar ni, dia di bawah Gabungan Dakwah Malaysia. Gabungan Dakwah Malaysia ni bawah dia ada beberapa NGO, Hidayah Center, Perki, Makma, Abim, Wadah dan lain. Jadi alhamdulillah itu dah buat meeting minggu lepas dengan Wakaf An-Nur dan Masjid Sultan Ismail Datuk Wan, dah bersetujulah. Mungkin akan datang dengan Masjid Buddha. Kita buat program. Kita ada orang kuat masjid ni. Okey. Ada orang masjid. Budak Ni Muzaffar. Asro pun dah pindah. Kita ada orang kuat masjid, insya-Allah akan datang. Tapi ala kuhal nak buat dengan masjid ni, pegawai masjid, orang masjid, dia kena ada kefahaman lah. Dia kena ada mentality, dia kena penerimaan dia kena terbuka lah. Jadi macam Masjid Sultan Iskandar ni, kelebihan kita sebab AJK Gabungan Dakwah Malaysia tu, Ustaz Ridwan Tan tu, dia dah memang bukan Melayu, Cina campur Siam kan. Kemudian pula dia ada jawatan dalam Wakaf An-Nur. Kemudian pula Wakaf An-Nur ni pun kewangan ni pun bagus. Masjid pun memang masjid dah dikira sebagai masjid pelancongan kan, pelancongan. Jadi insya-Allah lah jemput datang lah. Jadi sukarelawan lah, bawah Hidayah Center kan. Bawah Hidayah Center. Jadi insya-Allah 2019 tu kita pernah buat. Yang bukan Islam datang dia lebih kurang 400. Tapi berdasarkan muhasabah yang kita buat macam lepas, kita dapati waktu semayang, waktu dengan ceramah, ada bukan Islam yang terkapai-kapai, terbiar. Boleh faham kan? Jadi yang ada depan saya ni, sahabat-sahabat yang aktivis ni, harap menjadi sukarelawan. Jangan sampai tetamu bukan Islam terkapai-kapai, tak tentu arah nak pergi mana. Terutama bila orang dengar ceramah, bila orang semayang, jadi adalah pihak
daripada kita yang boleh menyantuni mereka. Dan biasanya Hidayah Center akan buka booth untuk sesi foto hijab. Foto booth hijab. Dan juga tu pasang apa Fiza? Sama pula audio. Apa dengar apa? Dengan Quran. Dengar Quran. Dengar Quran Kita pergi dah, tadi kita pergi. Kemudian ada juga satu refleksi lah yang saya dengar. Nak pasang hijab tu pun jangan dipaksa-paksa. Tanya betul-betul dia nak tak pakai hijab. Ambil gambar kan, jangan dipaksa-paksa. Sebab kalau ikut Ustaz Ridwan kan ada juga macam ada orang komplain lah. Ada orang komplain. Jadi maknanya kita cuba elakkan lah benda-benda tu. Jadi itu antara dua benda lah yang kita ambil perhatian untuk yang lepas, iaitu kita kena santuni bukan Islam terutamanya yang datang. Yang kedua adalah pasal tu lah, kita tak memaksa mereka lah Dan satu lagi, bila kita santuni kena ambil nombor mereka. Saya rasa antara benda kegagalan kita yang lepas, lepas 2019 tu COVID kan, ialah kita tidak ada follow up. Sama ada follow up individu ataupun follow up dia tu dah datang dari mana. Kalau datang pada NGO A, kita kena cuba ziarah NGO dia. Boleh insyaAllah. Jadi insyaAllah mungkin sesi training akan dibuat lah. Saya rasa tuan-tuan sini pun dah biasa pun training. Ni sebagai suatu peringatan. Sebab dalam COVID kan dia nak tahu program. Jadi insyaAllah ni program ni besar ni program ni. Yang lepas tu lagi besar sebab Johor Corp dia masuk campur. Masuk campur. So yang ni pun besar juga sebab kita akan libatkan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, MOTEC, sebab masjid tu di bawah MOTEC, dan juga Islamic Tourism maksud saya. ISTAS apa dia panggil kan. Ni program pagi satu hari ke macam mana? Ke masa nak kat maghrib ni? Ini masa saya petang. Kadang-kadang tak cukup masa. Itu memang tak cukup masa. Dan satu lagi, tuan-tuan kena familiarize lah. Dekat bawah masjid tu kan ada galeri kan. Galeri tu hampir 1 juta dia punya kos dia. Wakaf mana buat? Wakaf yang bukan kan? Jadi Allah tu maha kaya kan. Buat daripada pagi bagus lah. Kan? Kita take time ke apa, take turn lah kan. Untuk ada shift lah. Okey, baik kita tengok beberapa nama orang-orang ni. Ni sebagai orang gaji lah. Umar Al-Khattab. Kemudian saya tulis satu lagi, Muhammad Asad. Jeffrey Lam. Maurice Bukai. So betul kita ada. Okey. Ada banyak nama lagi lah. Okey. Umar Al-Khattab ni dipercayai, walaupun dia ni seorang yang ganas dan brutal, tetapi dia ni adalah seorang yang menghargai seni sastra. Dia seni sastra. Nampak tu Jadi sebab tu bagi orang-orang teknikal dan engineering, janganlah kutuk sastra. Sorry Haris. Sebab kawan-kawan saya ramai engineering. Dia bagi pandangan yang agak negatif pada sastra Janganlah pergi ngutuk-ngutuk sastra-sastra ni kan. Kerana apa? Kerana Umar Al-Khattab ni, kalau kita baca dia punya sirah, sebelum peristiwa Fatimah baca Quran dia dengar, dia tersentuh tu, ada satu scene yang lain scene yang lain sewaktu di Mekah. Nabi SAW baca Al-Quran. Umar ni dia macam wow tau kepada ayat Quran yang dia dengar tu. Macam tu. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ni walaupun jenis macho dan jenis ganas dia gangster, tapi dia adalah orang yang tersentuh dengan kalimat-kalimat yang seni, yang indah. Maknanya dia punya, kalau kita tengok perspektif multiple intelligence, dia punya apa dia panggil, linguistic intelligence dia tinggi. Linguistic intelligence dia tinggi. Kita ada psikologi kat sini, lupa lah.
Dia lagi pakar. Dia punya intelijen dia tinggi. Jadi setiap orang ni masing-masing dia ada dia punya intelijen yang lebih Jadi Umar ni mungkin dia macam tu. Dia dengar sebab itulah dia dengar Quran ayat yang indah yang cantik tu. Apabila dia dengar Fatimah tu, yang selesai itu bukan kali kedua tau, dia menjadi trigger. Ni istilah akademik sikit lah. Jadi orang yang masuk Islam ni dia ada trigger dia. Trigger ni dipanggil apa pencetus. Pencetus. Sebab saya memang kita ada guna satu teori panggil transmotive learning. Kawan saya guna teori itu untuk buat PhD kaji orang Cina masuk Islam. So apakah trigger dia masuk Islam? So ada satu teori yang boleh diguna pakai lah. Okey, itu pertama. Yang kedua, Muhammad Asad. Siapa sini yang tak pernah dengan Muhammad Asad? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya cadangkan pergilah cari dia ni berkenalan dengan dia. Dia ni orang Yahudi Austria, tak silap saya. Mati dah. Dah meninggal dah. Almarhum. Buku dia terkenal adalah The Road to Mecca. The Road to Mecca. Buku dia yang terkenal. Siapa yang ada download Quran yang bahasa Inggeris tu, ada satu terjemahan bahasa Inggeris oleh dia. Bukan kadang-kadang lah. Sebab dia ni dia menguasai bahasa Arab. Memang Yahudi mualaf Yahudi betul bahasa Arab yang kita ni ngaji Arab juga kan, tapi sebab malas nak hafal dia tak pandai-pandai. Sebab dia ni memang duduk bersama Badui dalam tempoh yang lama. Jadi sebab tu dia punya Arab dia memang Arab yang dalam lah. Arab yang memang bahasa Arab dia memang power lah. Dia bukan setakat duduk dengan Arab Arab biasa ni. Dia memang rapat dengan raja-raja. Tapi dalam masa yang sama, dia juga memang dia rapat dengan Badui. Lepas tu bahasa Arab dia memang bahasa Arab yang tinggi. Sebab itu dia ada keupayaan untuk menterjemahkan Quran. Tuan jumpa tak? Dalam Quran dalam ni dia ada terjemahan ni sendiri Muhammad Asad. Kalau kita biasa terkenal ialah Yusuf kan, Yusuf, Pinghal dan sebagainya. Itu yang popular kan, yang terjemah bahasa Inggeris kan. Dia salah seorang yang terkenal. Dan dia punya terjemahan ni ada terjemahan yang agak menarik, yang agak rare berbanding dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia melihat makna tu ada perspektif yang lain. Saya nak cerita juga saya, tuan-tuan kena tahu ni tokoh besar ni. Sewaktu Puan Hajar dia British, dia pergi pecahkan benua India, Pakistan. Dia pecah main lain Ini India, ni Pakistan. Orang yang membantu untuk membina Pakistan, salah seorang dia punya orang kuat je adalah dia. Jangan terkejut Walaupun pada masa itu yang terkenal, antara yang terkenal ialah Muhammad Iqbal, tokoh sastra juga, Muhammad Ali Jinnah dan sebagainya. Tapi antara orang luar yang dipanggil untuk membantu pembentukan negara Pakistan adalah Muhammad Asad. Memang bukan galing-galing Dia bermula sebagai seorang jurnalis. Jadi dia ni memang penulis. Jadi maknanya penguasaan penulisan apa semua memang tinggi. Kemudian dia pula kuasai bahasa Arab. Sebab tu dia ada terjemahan Quran bahasa Inggeris oleh dia. Dasar saya kalau yang apps tu kita kena bayar. Kita kena bayar tak free lah yang memaksa. Okey. Dalam buku The Road to Mecca, The Road to Mecca tu cerita dia panjang tau, tebal buku dia. Dia cerita macam dia masuk Islam. Dan dia cerita bagaimana negara Arab ni yang berpecah-pecah ni semuanya kena rasuah. Bila Osmaniyah kan pecah kan, peranan Lawrence of the Arabia tu kena faham tu cerita tu.
Antum kena faham cerita tu. Memang kena faham. Kan? Nurul Arabis lain, bukan Al-Mu'asad. Nurul lain. Orang tu Zionis. Dia Ejen orientalis Zionis. lah, dia orientalis kan. Dia ejen Zionis. Dia yang pergi letupkan apa ni kereta api dari Madinah ke Damsyik tu. So kalau pergi ke Haji Umrah ke Madinah, singgahlah tengok kereta api tu. Jangan seronok naik kereta api laju je. Pergilah stesen kereta api tinggalan yang lama tu, yang dibuat tu, yang orang boleh datang dari Damsyik. Mana orang dari Turki, dia boleh datang, tak boleh naik unta, dia naik kereta api. Tapi disebabkan jahatnya si ni Lawrence of Arabia, dia nak melemahkan militeri Osmania, dia pergi letupkan jembatan, dipecahkan kereta api. Antum boleh jalan kaki je dari Pasar Kurma. Walaupun saya pergi Pasar Kurma pun tak ada saya. Dah tak ada sebab Covid tapi tak jauh lah dari Masjid Nabawi tu. Kalau jalan kaki mungkin dalam 1-2 kilometer macam tu je. Tak jauh, jalan kaki sampai. Dia ada stesen kereta api lama Kat Madinah. Dekat Madinah. Tuan-tuan boleh nampak lagi gerabak-gerabak lama, besi-besi karat, rel-rel ada lagi. Itu yang buat tu Jerman. Itu sebab Osmania tu kan, masa perang dunia kan bergabung dengan Jerman kan. Okey. Muhammad Asad ni dia menggambarkan cerita tu. Waktu tu dia berada di Berlin kat mana? Kat Jerman kan? Jerman. Dia dengan isteri dia. Dia naik kereta api. Dan kereta api tu eksekutif. Ramai orang yang kaya lah, orang yang berada. Dan bila dia balik rumah naik kereta api, dia perhatikan semua orang dengan gaya yang hebat, pakaian hebat, jam tangan, beg, semua. Nampak orang kaya lah. Lelaki nampak kaya, perempuan pun nampak kaya. Tetapi bila naik kereta api tu, muka moyong. Dan dia terfikir, orang nampak kaya tapi macam tak bahagia dan tak tenang. Macam tu lah. Okay? Macam tak happy. Masa dia tengok tu masa belum Islam. Masa belum Islam. Tak happy. Jadi bila dia balik ke bilik, disebabkan dia ni author. Jadi author ni dia ada Quran semua ni. Jadi dia buka Quran. Dan masa dia buka Quran tu, ni digambarkan ayat dia. Ayat dia memang sedap lah. Yang dalam bahasa Inggeris kan. Contoh baca dalam bahasa Inggeris tu. Dia nak gambar ayat ni memang high class tu. Ayat memang high class. Sebab dia memang author kan, penulis. Dia kata speechless, tak terkata. Ayat yang dia buka tu bagaikan memberikan jawapan apa yang dia lihat dalam kereta api. Orang nampak kaya, berada tapi macam tak bahagia, tak seronok dengan kehidupan dia. Jadi ayat tu mengatakan ialah ayat surah At-Takasur. Okey. Ayat tu sebut Alhaakumut Takasur. Maknanya At-Takasur tu orang yang sibuk nakkan banyak, nak kaya, nak raya kan. Sehinggalah hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia datang ziarah ke kubur. Jadi manusia ni selagi dia tak mati, tak masuk kubur, selagi itulah dia rasa tamak, nak. Dan pula tu dia pun daripada keluarga Yahudi. Dia faham apa yang Yahudi. Tuan-tuan pernah jumpa Yahudi tak? Nak tengok. Saya duduk dekat Manchester tu, kampung saya tu, Cheetham Hill tu, sebelah dia Prestwich. Prestwich tu memang tempat Yahudi. Dan saya pun juga pernah kerja dulu. Saya pernah bawa orang Yahudi, tapi Yahudi dari India lah. Kita punya apa tu? Anak punya apa nama tu? Landlord tu Yahudi masa kat London dulu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia tumpang saya naik kereta. Satu masa waktu kerja tak lama, tahu dia cakap kepada saya, dia boleh paksa saya untuk bawa dia. Dia macam mengarahkan saya untuk bawa dia nak tumpang naik kereta. Padahal dia tu tumpang saya. Saya tengok
Orang pelik ke pun Yahudi, perangai Yahudi. Lepas tu perangai Yahudi pula kalau pergi shopping apa dia macam nampak kita macam tamak sikit tau macam tu. Dia macam tamak sikit. Kadang yang mungkin pasal lah, kalau biasa shopping dengan Yahudi yang pelik sikit. Maksud tapi dia cara dia memang kalau dari segi kewangan ke apa memang Dia persistent lah. Dia particular dan dia ada rasa ni sikit. Dan dia rasa bosi juga pada orang lain. Dia rasa bosi. Itu yang saya cakap tadi. Dia dah tumpang kereta kita, lepas tu dia pergi mengarang-arangkan dia budak ni kan. Okey. Jadi akhirnya bila dia baca tu, dia melihat oleh inilah Allah menggambarkan sifat manusia ni, sifat macam tu tak cukup. Okey, Jeffrey Lam banyak cerita dah, tak sempat boleh baca. Dia adalah seorang ahli akademik bidang matematik. Dia ni daripada keluarga yang bermasalah lah. Bapak dia kaki pukul, selalu pukul mak dia dan sebagainya. Dan akhirnya dia masuk Islam. Tapi cerita dia panjang lah sebenarnya nak cerita pun Dia ada mimpi sebenarnya. Dia pernah bermimpi dia dirikan solat bersama dengan orang ramai. Solat. Depan tu ada cahaya. Dia solat saf ketiga. Sebelah dia ada seorang yang dikenal. Dan dia ikut je lah. Rukuk, sujud semua dia ikut. Dan ada beberapa malam dia mimpi yang sama. Lepas tu sehinggalah satu masa dia dapat student dia Muslim, hadiahkan kepada dia Quran. Dan masa tu lah dia banyak study Quran. Dan ada, kalau buka YouTube, ada cerita yang menarik. Dia kata bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang bapak dia macam ni, mak dia macam ni, adalah benda-bendanya. Dan Jeffrey Lam ni orang US, orang Amerika, orang putih. Dan akhirnya bila dia syahadah, dia bersemayang. Itulah yang selama ni dalam mimpi dia. Subhanallah. Tuan-tuan faham tak? Dia tengah sembahyang ni, dengan ada cahaya, saf ketiga, rukuk, sujud. Bila dia tengok situasi tu, inilah benda yang sama aku mimpi selama ni. Apa tu? Tuan-tuan cuba dah dengar cerita dia. Memang terharu Jeffrey Lam. Okey, Maurice Bucaille, dia ni telah dilantik oleh kerajaan Mesir untuk mengkaji Mumia Firaun. Saya pergi ke Mesir, saya sedih tuan-tuan. Sebabnya tempat Firaun begitu gah dan indah. Masuk kena bayar. Tempat cantik, siap ada kafe pun, memang lawa gila. Tapi bila pergi tempat yang orang-orang soleh, contohnya Imam Syafi'i, tempat orang miskin, foto miskin tak jadi hal. Foto pengemis yang ngoyok, tahu ngoyok? Yang minta duit. Macam tu juga tempat Ketua Hakim Syekh Daniel, saya pergi, tak terurus. Tapi tempat Firaun first class. Okey, balik pada cerita tu. Maurice Bucaille ni, masa dia jumpa mumia di dalam laut tu, dia jadi pelik sebab orang Mesir tahu cerita Firaun. Lepas tu dia tanya, macam mana kau tahu cerita Firaun ni? Masuk tenggelam semua ni. Dia kata, ini benda ni biasa je. Sebab cerita Firaun tenggelam ni memang cerita dalam Quran. Jadi masa tu lah dia macam pelik tau. Peliknya orang Islam dia tahu cerita ni kan. Padahal dia tak kaji lagi. Aku yang mengkajinya. Aku dipanggil oleh kerajaan untuk buat kajian tentang mumia ni. Jadi akhirnya masa tu dia study dia tengok kehebatan Quran kan. Cerita tentang Firaun, sejarah-sejarah yang memang betul terjadi. Jadi ni adalah beberapa contoh tuan-tuan. Ada ramai lagi dah. Saya rasa cerita yang kita tu apa tu yang masih hidup lagi. Yusuf Islam pun menarik juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh lihat, boleh dalami, fahami cerita dia untuk menguatkan iman kita lah bagaimana ada setengah tu dapat memang direct dia dengan Quran, dia dapat dan akhirnya dengan asbab Quran tu orang tu dapat hidayah. Inilah dipanggil mukjizat tuan-tuan Ini panggil mukjizat. Dia panggil mukjizat.